Bismillah. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnianya, dengan hidayahnya, dengan taufiknya, kita sama-sama dapat duduk dan sabar menanti dalam majlis ta'lim yang penuh barakah ini untuk menikmati sajian-sajian ilmu yang penuh berisi Al-Quran dan as-sunnah yang sahih ini. Alhamdulillah ikhwan, saya nak ajak jemaah sekalian untuk buka surah Al-Imran muka surat 67 daripada ayat 133 hingga 139. Bersempena dengan malam ini, tajuknya adalah Ramadan dan Al-Quran. Berarti bukan malam ini sahaja kita tengok Al-Quran, tiap malam sepanjang hidup sampai kita mati bertemu Tuhan. Tolong hayati bacaan dan semak, dan boleh datang untuk beritahu huruf salah, baris salah. Sebab kita mengaji Quran bukan nak tunjuk pandai, tapi untuk belajar dari kesilapan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب
ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Demikian itulah surah daripada surah Ali Imran, surah ketiga keluarga Ali Imran daripada Madaniyah, muka surat 67 ayat 133 hingga 139. Dalam Al-Quran ini ada banyak mukjizat dan pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua. Cuma kita kadang-kadang tak nampak apa yang Allah nak suruh kita tengok dan belajar. Dan perkataan yang saya katakan pada malam ini ataupun bila-bila pun bukan untuk kalian sahaja, sebenarnya khusus pada diri saya sendiri. Contohnya kepada ayat 134, iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dekat sini kita akan belajar apa kat sini? Kalau kita nak infak, kita akan tunggu kaya baru kita infak. Kita ada duit baru kita infak. Kalau kita tak ada duit, kita tak akan infak. Kita ingat itu daripada segi duit. Sebenarnya tidak, daripada segi doa, daripada segi tenaga, daripada segi percakapan yang baik. Ataupun paling tak pun kalau tak ada apa pun senyum. Sebab ada setengah orang, dia tak dapat bagi duit, dia tak dapat bagi apa yang kita nak, tetapi dengan senyuman. Tapi senyuman bukan senyuman fairy, bukan senyuman yang sinis, senyuman yang kerana Allah lah, bukan selain daripada itu kan. Jadi kita belajar daripada Al-Quran untuk berbuat kebaikan, bukan kerana untuk nak ambil perhatian daripada orang supaya orang puji kita, kita baik, kita senyum, kita cantik, kita ada segala-galanya. Tidak, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Muddathir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Allah minta kita, dan semestinya memang utamanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk kita juga, kita datang sini bukan nak tengok orang, kita datang sini bukan nak tunjuk pandai, kita datang sini bukan untuk besarkan kita, tapi untuk besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang sini semata-mata nak tunjuk pandai, nak tunjuk baik,
kita tak akan dapat apa kat sini. Memang kita dapat pujian orang, mungkin kita nampak bagus, nampak cantik, nampak kemas, tapi di sisi Allah tak ada apa-apa. Dan lagi satu, bila datang sini bersangka baik dengan guru, Allah ajar, kalamullah. Kalau datang sini nampak guru dah memang tak ada perasaan bersangka baik, tak akan dapat apa datang sini. Maksudnya datang majlis ta'lim, datang majlis ilmu. Zero, tak ada apa-apa. Memang kita susah untuk datang sini. Tak semua orang datang kuliah ini dengan mudah. Ada orang bila Allah bagi bahagian dia mudah untuk datang. Bila orang tak datang, dia akan cuba orang yang tak datang. Orang yang susah saja datang majlis ilmu ini akan tahu apa arti itu ilmu. Tetapi orang yang senang-senang datang, senang-senang tu faham sendirilah macam mana. Orang yang susah datang, dia akan tahu ilmu ni nilai dia bagaimana. Wallahu ta'ala alam. Dan saya ulang semula, perkataan itu bukan untuk kalian saja, tetapi untuk diri saya sendiri, khusus untuk diri saya. Alhamdulillah, semoga saya ditegur oleh asatizah saya, murabbi saya, iaitu Al-Fadil yang berbahagia, Ustaz Halim bin Hasan, merangkap mufti, Datuk Mufti kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu semula di bual bicara khas yang dibawakan oleh Sahibus Samahah, Datuk Mufti Fatwa Pengajian Dewan Imam Asy-Syafi'i Negeri Pulau Pinang, dengan kerjasama seluruhnya dengan Mudir DIS dan EJK juga jemaah-jemaah DIS yang disiarkan secara langsung dari pentas DIS Negeri Pulau Pinang. Diharapkan antum semua dapat mengikuti banyak perkara yang kita belajar daripada setiap perkongsian demi perkongsian yang telah kita lalui melalui ilmu wahyu yang amat bernilai di sisi Allah ini. Alhamdulillah, saya nak pergi kepada dalam aspek kesatuan umat Islam. Jauh sangat umat Islam, tapi kita kat sini kesatuan DIS pun perlu juga. Alhamdulillah. Dan saya difahamkan Tuan Mufti kita dilantik sebagai duta khas di Negeri Pulau Pinang ini. Oh, duta khas. Mungkin yang berbahagia Ustaz Halim bin Hasan, Hafizahullah, boleh berkongsi dengan kita apakah peranan yang sepatutnya kita mainkan untuk menyatu padukan umat Islam dalam khususnya aspek Ramadan dan Al-Quran. Kadang-kadang kita bila sampai satu-satu keadaan Ustaz, kita akan fikir umat Islam, tapi sebenarnya umat Islam itu kita. Tapi bila kita datang kuliah ni, kita suka tengok orang. Dalam satu-satu ilmu yang Ustaz sampai, kita akan tengok orang tu sunnah tak, orang tu buat tak sunnah, orang tu macam ni tak, orang tu macam tu tak. Tapi sebenarnya ilmu ni bukan tengok orang, dia tengok diri kita, muhasabah. Duduk dalam kuliah ilmu, Ustaz sampaikan bukan tengok orang sebelah, bukan tengok orang depan, bukan tengok orang belakang, bukan tengok orang bawah, bukan tengok orang atas, tapi tengok diri sendiri. Kalau tidak memang sia-sia kita makan. Saya khususkan perkataan itu pada diri saya sendiri dan semoga kita semua mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ustaz boleh dapat tak soalan tadi? Tak dapat. Mungkin Ustaz Halim bin Hasan, Hafizahullah, boleh berkongsi dengan kita apakah peranan yang sepatutnya kita mainkan untuk menyatu padukan umat Islam dalam khususnya aspek Ramadan dan Al-Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ba'du. Terima kasih kepada moderator kita, Ukhti Ustazah Nur Syahirah. Alhamdulillah. Ini satu daripada perkara yang saya idamkan daripada dulu. Setiap pengajian kita bermula dengan tilawatul Quran. Sepatutnya demikian. Tapi kita tak ada.
Tapi hari ni Allah bagi kita, setiap kita dengar ayat Quran, dahulukan ayat Quran. Kata Abdullah bin Abbas, tanda Quran itu hidup, tanda kita beriman dengan Quran ialah pertama sekali kita bertanya, di mana Quran di hati kita? Hari ni aku baca tak Quran? Hari ni aku faham tak Quran? Hari ni ada tak cerita baru yang aku tahu tentang Quran? Hari ni apa kisah aku tahu daripada Quran? Kalau kita sibuk, kata Abdullah bin Abbas, kita bertanya pada diri kita, hari ni aku jumpa tak kawan-kawan yang boleh membacakan kepada aku Al-Quran? Kerana kita adalah ummatul Quran, ummatul ijabah. Kita bukan ummatul da'wah, kita ummatul ijabah. Ingatlah, umat ada dua bahagi. Ini pembahagian ulama lah. Satu ummatul da'wah, satu ummatul ijabah. Kita Muslim, orang yang mengaji ni, bahagian kedua, ummatul ijabah. Apa makna ummatul ijabah? Umat yang telah beriman dengan Quran, yang telah ijabah, menerima Al-Quran. Dalam suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah wa lirasulihi iza da'akum lima yuhyikum. Allah kata istajibu, terimalah, ijabahlah, terimalah. Selalu kita minta Allah terima doa kita, ijabah. Hari ini Allah minta kita terima dia. Allah kata terimalah panggilan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul memanggil kamu. Apabila Allah panggil kita, Quran kata lima yuhyikum, kepada yang menghidupkan hati kita. Akhir daripada kan, ayat di antara ayat awal, mungkin ayat mata belah 13 ke 14 lagu tu, dalam suratul Anbiya, Allah menyebut tentang di mana ada ayat, di situ ada kehidupan. Di mana ada ayat, di situ ada kehidupan. Maka Quran adalah siraman ayat daripada langit kepada hati-hati manusia. Dalam hadis Bukhari, Nabi menyebut hati manusia terbahagi pada 3. Hati yang keras, hati yang ayat boleh bertakung untuk manfaat orang lain, dan hati yang hidayah bertakung dalam diri dia, dia dapat manfaat, orang dapat manfaat. Nabi umpamakan seperti tanah. Perumpamaan ilmu dan hidayah, Nabi kata seperti mana ayat hujan dengan tanah. Ada ayat hujan turun, tak lekat, dia apa Pak Mek? Serap. Dan ada tanah kedua, dia turun, dia hanya mampu bertakung. Orang boleh ambil ayat daripada dia, binatang boleh minum daripada dia, tapi tak tumbuh apa-apa. Dan ada tanah ketiga, Nabi kata bila ayat hujan itu turun, apa jadi pada dia? Orang dapat manfaat pada dia, di atas dia tumbuh-tumbuhan. Nabi kata demikianlah apabila Allah menurunkan hidayah ilmu kepada manusia, hati manusia terbahagi pada 3. Ada yang langsung tak lekat, yang kedua ada yang lekat, tapi orang lain dapat manfaat, dia tak dapat, macam bahagian tanah kedua tadi. Dan Nabi kata bahagian ketiga, lekat, orang dapat manfaat dan tumbuh, hati dia ada nur. Maka kita harap kita pada bahagian yang ketiga itu. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, Abdullah bin Abbas kata tadi apa dia ikhwan, di antara tanda kita ni ummatul ijabah, kita sentiasa bertanya hubungan kita dengan Quran. Kita beriman dengan Quran, itu ummatul ijabah. Bahagian kedua, ummatul da'wah. Umat dakwah ni umat ni kita baru nak perkenal Quran pada dia, dia belum beriman, maka mereka adalah golongan kafirin. Dan mereka pula ada 2, satu yang menolak dakwatul Quran, dan satu hanya mendengar, dan lagi satu nak mendengar dan nak berbincang dengan kita. Kita ummatul Quran dalam bentuk ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Tetapi dalam praktikalnya kita seolah-olah umatul dakwah, seolah-olah macam umatul dakwah. Sebenarnya kita adalah umat apa kita? Ijabah. Tapi dalam praktikalnya, kejauhan kita dengan Quran, ketidakfahaman kita dengan Quran, banyak perkara kita tidak dapat faedah daripada Quran,
Kita ni macam umat dakwah, perlu didakwahkan kepada Quran. Subhanallah ikhwan. Jadi siapa-siapa yang tak boleh faham Quran, kata Syed Qutb dalam Fi Zilalil Quran, jangan bercakap soal faham kalau baca tak boleh. Tak mungkin orang itu dikatakan faham Quran kalau dia tak boleh baca. Kerana di antara hakikat Allah menurunkan Quran untuk dibaca. Lepas itu saya katakan tadi, ikhwan, ini saat-saat yang selalu saya impikan. Kalau kita tak baca kitab, kita buat macam ni bersantai, kita memulakan dengan Al-Quran. Dan kalau kita ada ceramah di dis, latih diri kita, ada qari satu. Malam ni kita ada qari'ah. Jadi kita belah laki-laki ni macam ada malu lah. Macam ada malu. Bukan soal kita baca itu taranum, tidak. Kita boleh baca. Kita bagi sahabat-sahabat dengar. Seperti mana Nabi panggil sahabat, Nabi kita baca. Sahabat kata pada Nabi, ya Rasulullah, takkan kami nak baca Quran pada engkau, sedangkan Quran diturunkan kepada engkau. Maka dari segi afdal baca, Nabi lah afdal baca. Nabi kata tak, kau baca, aku nak dengar. Kerana baca Quran ni ada barakah. Mendengar Quran adalah barakah. Allah kata dengar dan diam. La'allakum turhamun. Kita dapat barakah. Tapi itu bukan jawapan. Pada jawapan ini saya akan buat sedikit pengambil alihan kuasa. Saya akan ambil kuasa moderator. Saya akan ubah sikit. Saya punya pasal my flaw. Kan? Jadi saya akan ubah sikit. Jadi saya nak moderator menjadi qari'ah pada malam ni. Jadi saya tak mau soalan pada moderator. Saya akan bercakap apa yang saya nak cakap. So bila saya bercakap, saya akan berhenti. Bila saya berhenti, kita akan dengar ayat Quran. So ayat yang berikutnya kita akan dengar tentang Syahrul Ramadan. Get ready ya. Ambil lah Quran ni, orang terkejut. Yang mamak di sini, sini bukan mamak, terkejut siapa pula. Kutiba alaikumusiyam, satu muka tu lah. Allah sampai puasa kan, sampai Syahrul Ramadan allazi, sampai la'allakum yarshudun. Betul? La'allakum yarshudun, satu muka tu. Jadi itu yang kedua. Itu yang sat lagi ya. Okay. Berikutnya saya akan ambil alih balik. Saya tak mau terjemah baca saja. Kita tadabbur Quran. Tadabbur dalam bentuk dengar. Makhraj dia, baris dia, kesenian Quran. Tu macam tadi kita belek, Allahu Akbar. Allah rahmati kita. Lepas tu berikutnya nanti kita nak dengar lagi. Lagi satu ayat, itu ayat lebih pendek, 9 dan 10 Al-Isra. 9 dan 10 Al-Isra. Tadi kutiba alaikumusiyam 183. So get ready ya. Okey. Ustaz cakap dulu. Dia kena buat terkejut. Allah. Jadi moderator yang akan datang besok pun demikian juga. Jadi laki-laki kita akan cari kari. Bukan kari hak makan tu. Kari. Saya bukan nak dengar suaranya sedap, saya nak dengar di telinga saya sunnah orang baca Quran. Saya ingat Syekh kata, sama. Ustaz Abu Bakar Syarif orang Penang, bukan orang Penang lah, dia Penang. Syekh Maulud di Iraq. Memang dia pun tak jumpa. Ustaz Bakar tak tahu kata ada Syekh Maulud. Syekh Maulud pun tak tahu ada Ustaz Bakar. Tapi bila saya kenal kedua-dua guru ni, saya belajar dengan mereka, mereka ada sebut benda yang sama. Apa dia? Dia kata setinggi mana kita pergi, andai kata kita jadi ulama, setinggi mana pun, pastikan kita ada masa untuk mengajar orang Al-Quran. Kurang-kurang dia kata anak jiran. Kurang-kurang dia kata anak saudara kita. Kalau anak kita semua dah pandai Quran, ambil anak-anak menakan kita. Duduk dalam rumah kita, baca Quran. Ajar dia. Tidak ada manfaat kita jadi ulama tersohor, tapi kita tak ada masa nak ajar orang Quran. Kerana Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ta'allam wa 'allam. Ta'allam wa 'allam. Mengajar dan belajar. Nabi kata sebaik-baik kondisi dan situasi,
belajar dan mengajar. Jadi saya tengok guru saya 3 orang ni, Ustaz Bakar, dia mengajar dia imam besar masjid negeri. Sibuk dia. Tapi hari Isnin dan hari Khamis dia akan datang kepada kami, dia akan mengajar Quran. Lepas maghrib dia ajar Quran, lepas isyak dia ajar kitab. Ustaz Allah Iraqi masa dia duduk di ada ni kampung dia macam mana? Kampung Dodoi. Dia duduk kampung Dodoi. Lepas Zuhur dia mengajak semua anak-anak kampung dia Quran, ajak Iqra. Ajak. Saya pergi ke Iraq, Syekh Maulud sibuk dengan kuliah dia. Lepas subuh dia mengajar orang Al-Quran. Tapi tempat kita budaya orang dipanggil ustaz mengajar Quran dianggap hina. Bila kita jumpa ustaz, "Ustaz, saya nak belajar Quran." "Oh, saya tak ada masa lah." Subhanallah. Dia tak ada masa untuk perkara yang terbaik. Jadi tak mungkin Allah akan mengangkat derajat kita. Sama dengan kita, ya kawan. Kita kepiklah Riyadhus Salihin, kepiklah Sahih Bukhari. Tapi kalau kita tak ada masa untuk belajar Quran, tak ada nilai. Kerana agama ni dia punya manbak dia, sumber dia adalah Al-Quran. Pasal itu kita kena melihat apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi soalan tu macam mana kita nak satukan kita bukan pencipta kita. Kita bukan pencipta kita. Mak ayah kita bukan pencipta kita. Tok kita bukan pencipta pada mak ayah kita. Pencipta kita adalah Rabbul Alamin. Maka dia yang turunkan Quran untuk menyatukan hati kita. Tengok ikhwan, kalau boleh saya sebut, pertama, bila kita sebut Al-Quran, kita kena tahu apa ikhwan? Kita kena tahu Quran adalah kalam Allah. Hari ini kita sebut Quran kan, tapi kita tak dapat bila sebut Quran tu apa patut dia dia cakap di hati kita, kita tak dapat. Kita sebut Quran, kita tak tahu kata Quran itu adalah kalam Allah. Kenapa dia disebut Quran? Kerana Quran bermakna baca. Iqra, suruh baca. Jadi kenapa dia dipanggil Quran? Kerana Allah nak memerintahkan kita membaca kalam dia. Maka dia dikatakan Quran, kami turunkan kepada kamu kalam kami untuk dibaca. Iqra, Muhammad, baca kalam kami. Ketika itu bermakna ulang kalam kami Muhammad. Yang dalam pusingan awal Nabi tak faham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah kalam kami, ulang balik baca kalam kami. Bacalah kalam aku Muhammad. Iqra bismi rabbik. Bacalah kalam Allah dengan nama Tuhan engkau, pencipta engkau. Baca dia. Baca dia dengan bismillah. Baca dengan isti'azah. Baca dengan niat yang betul. Sebagai satu qurbatun dan taqarrub. Sebagai satu pendekatan dan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kita, bila Allah turunkan Quran, Allah nak bagi tahu kata dia ada kalam. Dan tidak ada kalam di muka dunia boleh mengatasi kalam Allah. Demi Allah tidak ada. Maka Nabi sebut dalam riwayat Muslim, Nabi kata fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ataupun dalam riwayat lain, fa inna ahsanal hadis kitabullah. Sebaik-baik kitab, seelok-elok kitab. Fa inna ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan. Fa inna khairal hadis, sesungguhnya seindah-indah perkataan, sebaik-baik perkataan, kitabullah. Kitab Allah. Kerana mengangkat kemuliaan, nak letak dia di tempatnya mulia, dikatakan kitabullah. Nak suruh kita baca dia, dikatakan Al-Quran. Jadi kita kena tahu bila Allah turunkan Quran, Allah nak bagi tahu dia ada kalam, dia bukan Tuhan yang bisu. Dia bercakap dengan kita. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan Quran ini untuk apa ikhwan? Untuk bagi tahu kata Muhammad itu Rasul dia. Dan sebelum daripada Muhammad ada nabi-nabi yang lain. Untuk bagi tahu kata dia ada para utusan. So nak kenal kalam dia, nak tahu pasal kalam dia, kena melalui utusan dia. Maka Allah sendiri
berbicara di atas lisan dia, dia ada rasul. Dia ada rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Maka Allah kata rasul daripada sisi Allah membaca suhuf yang amat suci dan bersih. Maka ihdinas siratal mustaqim dalam Fatihah kan. Nanti kita tengok dalam Ibnu Katsir, dalam Tabari, dalam Qurtubi, Ibnu Abbas kata, Abdullah bin Mas'ud juga benda yang sama. Ihdina, tunjuklah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tunjuklah kami ke jalan Muhammad. Kerana yang bawa jalan yang lurus adalah jalan Muhammad. Ya ikhwan. Lepas itu perkataan mereka, kalau Nabi ke kanan, guru ke kiri, kena ikut kiri, jangan ikut kanan, nanti jadi Wahabi. Subhanallah. Tak tahu lah nak kata apa. Nak kata ini apa. Kan? Itu masalah. Kerana mereka tak tahu kenapa Allah turunkan Quran. Banyaklah sebabnya, tapi saya ambil benda yang penting. Dia sebabnya ialah nak buat endorsement. Allah ada Rasul. Muhammad bin Abdullah bin apa? Bin Abdul Muttalib. Betul? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib daripada Bani Hashim ini, Al-Quraisy, kalaulah dia bukan Rasulullah, dia adalah manusia biasa. Tak ada apa-apa. Dia Arab saja. Tapi kenapa dia istimewa? Kerana dia Rasulullah. Dia lahir sebagai Muhammad. Dia lahir dalam keluarga Arab. Masa dia lahir tu dia tak ada wahyu apa-apa. Dia biasa. Tapi setelah 40 tahun kemudian, bila turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad bin Abdullah bukan orang biasa. Dia Rasulullah. Jadi bila dia Rasulullah, apa yang Tuhan nak daripada Rasul ini? Quran datang memberi penjelasan. Ketiga, Allah turunkan Quran untuk apa, ikhwan? Untuk bagi tahu pada kita adanya akhirat. Sebab orang tak tahu ada akhirat. Akhirat bermakna yaumil ba'ts. Hari kita dibangkitkan untuk dihisab. Itulah ucapan sulung Nabi di Bukit Safa. Ketika mereka terkejut, mereka kata, Ali hadza jama'tana, untuk inikah kau kumpul kami Muhammad? Maka Allah sendiri bagi tahu kejadian apa yang berlaku. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Dia buat contoh pada Nabi. Dia pergi ke kubur lama, dia ambil segala tulang-tulang yang dah reput, dia letak depan Nabi. Dia kata, man yuhyil 'izam. Siapa boleh menghidupkan balik? Yuhyil 'izam, tulang-tulang ni siapa boleh bagi hidup balik? Centum balik isi dia. Wa hiya ramim, setelah dia jadi lusuh, jadi hancur. Maka Quran turun untuk membuat pengesahan melalui lisan Rasul Allah adanya akhirat. Maka mereka mula tuduh Nabi macam-macam, maka Allah mula bela Nabi dia. Yang keempat, kenapa Quran diturunkan, ikhwan? Ini bukan sebab utama, tapi di antara. Bila kita baca di dalam tafsir, ulama terangkan ini. Yang keempat, Quran diturunkan untuk apa? Quran diturunkan untuk bagi tahu kepada kita, ikhwan, tentang tuntutan Tuhan pada kita. Kerana agama ini berisikan syariah. Agama ini agama law, agama undang-undang. Maka nak dijelaskan, yang ni undang-undang Rabb, undang-undang Allah, ini bukan. Maka Allah turunkan itu nak menjelaskan syariah. Yang ni boleh buat, ini tak boleh buat. Perbezaan Islam dengan bukan Islam. Taklif apa pada kita? Tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Saya cuma ambil 6 saja. Saya ambil 6 daripada senarai belah-belah tu, saya ambil 6 saja. Tinggal lagi berapa? Lagi 2. Lagi 2 tu kita dengar dulu ayat Allah. Kita dengar dengan tenang, kita relax. Tak apa, time tu lena pun tak apa. Kita Allahu Akbar.
Perkataan Allah ni boleh buat kita menangis, kawan. Tidak ada benda boleh melembutkan hati manusia melainkan kalam Allah. Kenapa? Dia kalam pencipta kita. Jadi kita dengar daripada qari'ah kita, ayat berapa? Ayat 183. Satu muka surat daripada 182, muka surat 28. Al-Baqarah, muka surat 28. Daripada ayat muka surat. Ya. Ya ayyuhallazi. Daripada 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ikhwan, daripada ayat atas sampai ke bawah, kesemuanya urusan kita dengan Tuhan. Dalam bab puasa, matlamat puasa, macam mana mengambil pedoman daripada puasa, semua Allah cerita. Kejadian-kejadian hukum fiqh dalam puasa, kesemua Allah cerita. Kemudian Allah cerita kepada kita tentang Al-Quran diturunkan dalam suasananya indah dan syahdu. Dan kenapa Quran diturunkan? Dan akhirnya Quran akan bagi apa kepada kita yang mendekati Al-Quran. Kemudian Allah bercerita pasal raya, macam mana nak sambut raya. Kemudian Allah kaitkan sambut raya tu dengan apa? Dengan kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian Allah berbicara tentang bahagian kita terbesar dengan Tuhan, bahagian doa. Dan Allah memperkenalkan satu manhaj yang sangat azim, iaitu manhaj Allah dengan kita qarib. Allah dengan kita qarib. Kita tak perlu kubur. Kita tak perlu cari orang mati untuk menyampaikan hajat kita dengan Tuhan. Kerana Allah telah bagi kita manhaj azim ini, manhaj akbar ini. Dia dengan kita
dekat, qarib. Berbisiklah dengan dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dia guna perkataan ibadi, hamba, semua hamba dia, tentang aku, anni, tentang aku. Maka Allah suruh Nabi jawab. Nabi tak jawab, Allah suruh Nabi jawab. Fa inni, sesungguhnya aku qarib. Allah ada malaikat dekat dengan kita, tapi dia tak guna perkataan fa inna qarib. Tak. Urusan tidak ada dengan malaikat, urusan kita dengan Tuhan. Maka dia guna perkataan seorang, dia seorang, mufrad. Fa inni, sesungguhnya aku qarib, aku dekat. Untuk apa dia dekat dengan kita? Yang ni dia nak bagi tahu supaya mengukuhkan hati kita. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Ya. Kenapa kita kena rasa sifat dekat? Kerana Allah memakbulkan doa kita ada kaitan dengan hati yang dekat. Maka semua doa dikabulkan. Maka Allah kata, berimanlah pada aku, terimalah aku, ta'alah perintah aku, kamu di atas la'allahum yarshudun, kamu di atas hidayah, di atas petunjuk Allah. Kerana tu ikhwan, satu daripada perkara yang kelima, Quran diturunkan kepada kita untuk apa ikhwan? Quran diturunkan kepada kita untuk bagi tahu pada kita akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia. Ini adalah sesuatu yang kalau tak dibagi tahu, kita hanyut daripada fikiran kita, mata kita, perasaan kita. Tumpuan kita adalah kehidupan yang nyata. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kata Allah, bal tu'siruna, kamu telah mengutamakan, mendahulukan, kamu telah banyak sangat menumpukan kepada tu'sirunal hayah, kehidupan yang depan mata kamu, dunia. Sedangkan kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih kekal. Nak bagi tahu pada orang dalam suasana apa pun, bi zikrillah tatmainnul qulub. Ini adalah satu benda yang susah ikhwan, susah, sangat susah. Kita duk mengaji ni, kalau kita raplah kita ambil wuduk, kita semayang. Habis kita semayang, dalam semayang apa yang kita tahu kita baca. Kita bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lepas tu kita rasa nak baca doa, kita baca doa. Rasa zikir, kita zikir. Lepas tu kita rasa nak baca Quran, kita baca. Dah habis kita baca Quran semua, kita pun tadah tangan minta pada Allah. Habis kita kata walhamdulillahi rabbil alamin, kita akan rasa lapang seketika, macam ada sakinah. Lapang. Lapang tu bukan selesai masalah. Tapi lapang tu Allah kata, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub. Diguna perkataan tatmainnu dan sandingan dia qulub. Qulub dengan plural. Tapi kenapa dikatakan tenang hati? Tidakkah Aisyah bagi tahu pada kita doa Nabi ajak pada kita, ya muqallibal qulub. Kenapa ya ikhwan? Kerana sifat hati ini tak tenang, tak tenteram. Dia berbolak-balik. Bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kau menyebut Allah, sama ada semayang, tilawatul Quran, sama ada baca Quran, zikrullah, hati tadi yang berbolak cemah tadi, dia akan duduk pada center yang tenang seketika. Allah siram dia dengan hidayah. Yang ni pakai motivasi tak boleh buat, doktor tak boleh buat, pakai image tak boleh buat, ustaz tak boleh buat. Kerana ini adalah hubungan sekeping hati manusia dengan Tuhan. Kalau manusia boleh menenangkan hati manusia, ramai cerdik pandai dalam dunia. Masalah bunuh diri akan diatasi. Masalah tamak, hasad, dengki, ingin memiliki apa kepunyaan orang akan hilang. Tapi tak pernah hilang. Pakar demi pakar, hospital makin hebat, doktor pakar makin dahsyat. Orang daripada bedah perut, koyak perut, nak operate. Dan ni tak payah ada lagu tu. Hanya bedah, kata macamnya usi ya. Bedah sikit aja.
Boleh bubuh kamera masuk dalam tu, boleh tengok satu perut ada apa, boleh sedut keluar. Dulu kena potong kok tu, potong kok ni, orang baca Yasin, tapi ketenangan tetap tak ada. Ya. Orang sakit dia perlu ubat, tapi dia perlu tenang. Orang kaya dia perlu menikmati kekayaan dia dengan tenang. Orang kaya menikmati kekayaan tapi tak tenang. Dia nikmati kaya tapi tak tenang. Orang berpangkat, orang berjawatan, dia tak tenang menikmati pangkat dan jawatan dia. Maka Allah bagi ubat. Allazina amanu. Tapi sebelum berzikir, Allah turun ayat ni dulu dalam surah Ar-Ra'd. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, tenang hati mereka. Ketahuilah, dengan zikrullah, mengingati Allah, bawa hati pi pada Allah, hati akan tenang. So kalau kita zikir hati kita tak tenang, kita kena ikut tabaqat ayat. Allazina amanu. Iman kita macam mana? Apa makna iman? Banyak dah saya terangkan. Can I ask you, my brother, my big brother, Sabar Azrai, apa makna iman? Yang kita duk belajar dalam pengajian, kita telah bincang di BRB. Satu perkataan saja. Apa dia? Iman, takwa, percaya. Hak belakang? Yakin. Betul? Ya. Tapi dalam kitab akidah, bila kata iman, dia terjemah apa dia? At-tasdiqu bil qalbi. Apa dia? Pembenaran hati. Apa makna iman? Membenarkan Tuhan. Benarnya. Benarkan Tuhan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika walladzina min qablika. Betul? Min qablikum la'allakum tattaqun. Ulang balik. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, bil akhirati hum yuqinun. Orang yang beriman dengan apa, Muhammad beriman dengan apa yang kami turunkan pada engkau dan sebelum daripada engkau, dan mereka dengan hari akhirat yakin. Allah telah turunkan kitab pada Nabi. Kitab itu kalamullah. Kalamullah juga turun sebelum daripada Nabi, pada Nabi-Nabi dulu. Dan Allah kata dengan akhirat itu kamu kena yakin. Yuqinun. Apa kita kena buat bila baca ayat ni? Tasdiquhu bil qalbi. Benarkan apa Allah kata dalam ayat itu. Iman. Benarkan. Benar, mudah saya Pak Cik Din. Orang yang hebat pada kita, parking kereta di bawah tu pengak kuasa duk mai. Kita tak tengok kan, tapi terus kita suruh kasut pergi ubah kereta. Kita membenarkan berita itu. Bukan kita suruh dicari berita itu benar ataupun tidak. Benarkan berita itu. Benarkan bicara ilahi. Benarkan kalam Allah. Benarkan kalam Rasulullah. Benarkan. Kita ada iman. Dengan iman yang kita ada itu dalam bentuk pembenaran itu, Allah kata pakai iman itu beramal dalam bentuk zikir. Aku beri ketenangan. Zikir ni bukan nak jadi tak ingat. Zikir kelupuk la ilaha illallah. Zikir bukan nak jadi kelupuk. Zikir itu supaya kita dapat mutmainnah, ketenangan hati. Dan bila kita baca ayat ni, kita benarkan ayat itu. Demi Allah, ini firman kau ya Allah, sadaqallahul azim. Benar kau ya Allah. Benar di lisan, tapi datang daripada pembenaran hati. Benar ya Allah, pasti. Dengan aku berzikir pada kau, hati aku tenang. Tapi bukan benar dalam bab zikir sahaja, dalam keseluruhan Al-Quran. Benar. Maka Allah Jalla wa'ala, ikhwan, diturunkan kepada kita Al-Quran. Yang keenam tadi, dia nak bagi tahu pada kita apa dia? Akhirat lebih baik daripada dunia. Kita kena benarkan.
akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia, kita benarkan. Maka pembenaran itulah kita boleh tahu banyak mana dalam diri kita. Kuat tak kuat kita benar. Orang kata depan tu ada polis, depan tu ada JPJ, kita tak pakai tali pinggang. Kita nak tarik tak tali pinggang? Nak tarik tak tarik macam mana? Fikirah. Fikirah tu kadar pembenaran kita lah. Ada sungguh macam mana? Kalau ada sungguh macam mana? Tarik ya. Tarik itu automatik kita telah meletakkan pembenaran kita itu di tahap mana? Tahap 50, 60, 80. Maka Allah nak kita membenarkan dia fully. Betul apa nak? Fully. 100%. Dia tak mau waham, dia tak mau syak, dia tak mau zan. Dia mau yakin. Benar sungguh Allah. Pasal tu iman tu mudah. Cuma kita nak buat masuk dalam diri kita tu lah banyak halangan dia. Quran kalamullah lah Pak Min. Apa kita nak kata lagi? Apa kita nak kata? Kita baca Quran, qul sadaqallah, katakanlah benar perkataan Allah, benar. Sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah, benar. Huwa Rasulullah. Benarkan. Kita dalam dunia yang makin berceramuk lagu ni ikhwan, kita benarkan Allah. Kita nak zikir hu ke, hi ke, ha ke, ataupun ada zikir lain. Macam mana zikir nombor ekor? Ha ha ha, hi 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 tu. Dia punya jampi tu. Terpulang. Cuma satu soalan kita kena tanya. Dalam semua zikir ni, ada seorang manusia nama Muhammad bin Abdullah. Dia punya kedudukan Rasulullah, kekasih Allah. Dia mendapat wahyu daripada Allah. Saya nak tanya satu soalan. Dia tu pakai tak benda ni sebagai zikir? Itu saya tanya. Tanya soalan tu. Kalau jawapannya tak, titik. Kenapa? 21 Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampel kan? Contoh. Untuk dicontohi. Kita mesti mencontohi. Exactly kita kena buat macam dia. Fi Rasulillah. Hanya ada pada diri Rasulullah. Lakum. Contoh terbaik untuk kamu, zikir ke apakah, ada pada Rasulullah. Bukan orang lain. Bukan, tak sebut pun nama Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ahli syurga. Tak disebutkan uswatun hasanah tu pada Umar. Sedangkan Khalifah Rashidin ahli syurga. Tapi disebut Rasulullah. Tiba-tiba kita tak boleh benar ayat ni. Kata betul. Saya jawab begini. Sebenarnya Muhammad tak zikir hu ni semua. Tapi guru saya zikir. Bermakna konsep itu betul lah. Muhammad ke kanan, kita akan ke kiri. Betul lah. Bermakna hadis Abdullah bin Mas'ud yang Nabi garisan lurus atas tanah, hadis Imam Ahmad. Nabi kata jangan ambil ke kiri, jangan ambil ke kanan. Jalan aku lurus. Jalan Muhammad lurus. Jalan Muhammad, jalan apa? Tarakna. Jalan yang Nabi tinggalkan kita. Bukan jalan yang dibikin-bikin. Maka Nabi kata, siapa ikut ke kanan dan ke kiri? Nabi sebut sendiri. Nabi kata, sabil itu syaitan ada dan dia mengajak manusia kepadanya. Dan Allah sebut ayat 5 suratul Qalam apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ikhwan, dahsyat ayat ni. Bacaan dia khuluqin. Semua dua huruf baris di atas, satu je baris di bawah. Khuluqin. Kalau dia punya tulisan macam mana? Kha baris depan, lam baris depan, qaf baris dua. Khuluqin. Dia tak main dengan wa innaka la'ala khalqin. Kalau khalqin bermakna penciptaan fizikal. Tapi khuluqin itu apa dia? Rukun negara kelima. Kesopanan dan kesusilaan. Ya, tinggi. Akhlak Muhammad ada. Adab Muhammad ada. Seluruhnya sempurna. Tingkah laku Muhammad. Perangai Muhammad.
karakter Muhammad semuanya khuluqil azim, di atas akhlak yang azim, yang sangat agung dan tinggi. Artinya ikhwan, artinya sesiapa yang meninggalkan ayat 21 surah Al-Ahzab, dia tak contoh Nabi, maka dia tidak mengiktiraf akhlak pada Muhammad, dan dia orang yang tidak berakhlak dan tidak beradab. Ada apa yang paling besar kalau bukan adab Muhammad? Muqaddimah kita belajar mustalah hadis dengan Syekh, dia akan kata satu benda. Apa dia akan kata? Dia kata sesungguhnya ilmu ini semulia-mulia ilmu, kerana dia mengajak kita kenal utusan Allah dan perintah Allah. Ilmu hadis ini semulia-mulia ilmu. Ikhwan, kalau orang bagi tahu pada kita Muhammad bin Abdullah Rasulullah tak pakai zikir hu ni, tiba-tiba kita kata tak apalah. Seolah-olah kita kata, oh betulkah orang paling berakhlak tak pakai, orang paling beradab tak pakai, orang yang paling tinggi kedudukan dia tak pakai, orang yang paling mulia tak pakai, orang yang paling dicintai, dikasihi, Habib Allah, Khalil Allah, dia tak pakai. Tapi ada satu orang ni taklah baik macam Muhammad, tapi dia pakai. Dia taklah beradab macam Muhammad, tapi dia pakai. Saya nak ikut dia, boleh tak? Apa makna ayat tu? Seolah-olah akhlak Muhammad tak cukup sampai kita ikut orang tu. Maka manusia yang paling tak beradab adalah manusia yang tidak berada di atas sunnah Muhammad. Ya. Walaupun dia sebut nama Tuhan beribu-ribu kali. Ya. Ada orang zikir hak. Kenapa? Kerana nafsu ini ada berbagai makam. Tak semua zikir itu boleh tembak nafsu. Kesemua itu kita tidak bantah. Tapi cuma kita tanya, adakah cara cuci nafsu tu macam tu Muhammad ajar? Bila kita bertanya tentang Muhammad, kita bertanya tentang Rasulullah, orang paling beradab, paling suci, paling mulia. Mungkinkah Tuhan akan biar ada orang diikuti sedangkan orang tu tak suci mana pun? Dan mungkinkah kita akan tinggal jalan Muhammad sedangkan di sebelah kita ni ada jalan Muhammad dan di sana ada jalan tak tahu siapa dia, tak ada endorsement daripada Rabbul Alamin? Artinya ikhwan, kita ada satu masalah. Selama ni kita duk buat maulud Nabi, duk sambut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atas ayat-ayat pemidang, wa innaka la'ala khuluqil azim. Kita tak tahu apa dia ayat tu. Apa maksud kita kena ikut Muhammad, dan apa makna khuluqil azim pada Muhammad? Akhlak dia beribadat. Quran turun pada Muhammad, baca Al-Kahfi dan awal surah Furqan. Wahyu turun, ayat pertama Al-Furqan, ayat pertama Al-Kahfi. Bila wahyu turun pada Nabi, Allah pakai dhamir, ganti nama pada Nabi, hambanya. Makam apa? Makam ubudiyah, makam penghambaan paling tinggi. Orang ni ubudiyah paling tinggi, semayang tanpa usalli, mati tak buat kenduri arwah. Orang ni, orang yang paling tinggi ni tak pernah zikir dengan hak, hu. Dia capai ketinggian peribadahan pada Allah. Ketika Muhammad sembahyang tengah malam 19 surah Jin, Allah kata qama abdillah, hamba kami berdiri itu. Allah endorsement, dia telah capai makam hamba. Ketika Allah suruh dia sabar beribadat pada Allah, akhir daripada surah Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, Allah panggil dia hamba. Akhirnya turun satu ayat pukul rata, wa innaka la'ala khuluqil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak cukup takat tu. 107 Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan, pemati tu ayat ni. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk bawa rahmat. Artinya, maksudnya, kesimpulannya, yang tak duduk di atas jalan Muhammad tidak dirahmati oleh Allah. Termasuklah apa ibadat kita buat yang Muhammad tak buat.
Saya repeat contoh-contoh ulama salaf. Hatta kita sembahyang raya, kita bang dan kita kamat. Kita sembahyang raya, kita bang dan kita tambah. Bukannya kita tambah benda-benda apa? Hai Capra ke, Red Indian ke. Sebelum sembahyang raya, tak ada. Tak buat ramai pun. Sebelum sembahyang raya, azan. Kan fadilah azan halau hantu setan. Korang-korang orang boleh tahu sembahyang raya dah nak mula dah. Kesemua tu benda baik. Kata Syekh, kata para salafus salih, andai kata kau sembahyang raya cara itu, kau tidak di atas petunjuk, kau di atas kesesatan. Besarnya ayat-ayat ini, ikhwan, supaya mata hati kita nampak Muhammad ni siapa dia. Dan bolehkah kita kata manusia apabila sampai kepada makam tertentu, dia boleh berjalan, boleh mendekati Tuhan tanpa ikut Muhammad? Beranikah kita kata demikian? Dulu masa saya balik daripada Iraq, saya ada buat satu macam roadshow lah, tapi bukan roadshow, tentang memorandum Syiah. Dululah masa tu saya muda, Pak Amir, kecil manis pun tak ada. Masa tu saya garang lah, orang buih pun saya terlentang. Tak begitu garang. Tak ayat acak semua kan. Lah orang panggil kita belah ayat acak. Saya kata ayat acak, dia bagi kita ayat kencing terus. Apa punya mangkuk. Sebahagian kita tahu tak ayat acak ni ayat apa? Ayat yang turun daripada para tu. Tahu tak para? Dulu kita basuh pinggan, kita ada para rumah. Setengah orang panggil pelantak. Pelantak apa kan? Pelantak, Ayat tu tabung. Pinggan, dia selak pinggan kan? Dalam rumah. Ayat tu jatuh bertakung. Tu yang binatang kecil-kecil tu panggil apa? Agah. Dia suka main. Ayat acak tu, dia bukan kotor. Nampak, dalam tu nampak. Saya kata, tasawufnya ulat ni lebih kotor daripada ayat acak. Dia pergi kata ayat kumbahan. Ayat kumbahan ni mendatang apa? Ayat Indrawata. Yang terbaru video dia buat tu, dia kata, saya kata ayat kencing. Ya Allah, dia ni kencing orang betul-betul lah. Ayat acak tu kadang-kadang kucing pergi jilat. Tapi yang ulat ni lebih kotor daripada ayat acak. Hening ayat tu. Ikhwan, bila manusia sampai ke... Dulu perkataan ni saya kata, saya balik dulu, saya kata, yang banyak perkataan ni semua dalam Syiah. Syiah akan beritahu makam imam mereka makan dapat wahyu. Imam mereka boleh membatalkan wahyu kerana makam tinggi. Dulu, ikhwan. Tapi sejak kebelakangan ni, kita dengar daripada mulut orang yang mengaku Ahlus Sunnah, bila makam tinggi, boleh berzikir tak ikut cara Nabi. Dalam mazhab Ahlus Sunnah, di mana ambil kaedah ni? Di mana ambil? Di mana pergi ambil? Ceruk mana pergi ambil? Makam tinggi, boleh tak ikut Nabi. Ayat 21 tadi nak tak mana? Ayat 5 kalam nak tak mana? 107 daripada Al-Anbiya nak bawa mana? Ayat 7 daripada Al-Hasyr nak letak mana? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma naha ankum fantahu. Nak tak mana? Semayang macam mana aku semayang? Akhir daripada surah Hijr, Allah bagi tahu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu kena ibadat, sembahyang kepada Tuhan kamu sampai mati. Sampai mati kena sembahyang seperti Muhammad sembahyang. Tiba-tiba ghulat datang. Ghulat ni apa dah? Kemelampauan yang keluar daripada batas ilmu. Kita kata ghulu, bacaan tinggi, bacaan dia ghulat, melampau. Dia kata bila makam tinggi, dia tak rojok dengan syariat Nabi, dia rojok dengan Musa dan Khidir. Dia tinggal Nabi dia sebagai uswatun hasanah, dia ambil Musa dengan Khidir. Subhanallah, ikhwan. Dan dia boleh kata, kalau sampai mencecah makam yang tinggi, kita tak perlulah panggil Tuhan dengan nama dia. Cukuplah kita panggil Tuhan, hoi, hoi, hoi. Ini makam tinggi kan makam apa? Bila meninggalkan jalan Muhammad,
fa'atba'ahu syaitan. 175 Al-A'raf. Segeralah syaitan duduk di belakang dia. Apa syaitan buat, ikhwan? Syaitan bagi kita rabun siapa dia Muhammad. Siapa dia Muhammad? John Cena kata, apa John Cena kata? You can see me. Mr. Rock kata apa? Mr. Rock is cooking. You can see me. Syaitan hanya, hang tak perlu tengok Muhammad, tak perlu jelas, cukup hang sayang kat dia, hang agung daripada satu pihak, hang tak perlu ikut sunnah dia. Sunnah dia ni untuk orang bawahan, untuk orang tinggi terus berhubung dengan Tuhan. Dia samarkan kita, dia pada makna Rasulullah. Rasulullah itu apa makna dia? Nabiullah apa makna dia? Wahyu apa makna dia? Muha apa makna dia? Bukhari nak bagi kita faham. Bukhari buka bab apa? Bagaimana wahyu diturunkan. Dan Quran turun nak bagi tahu apa pada kita yang keenam, ikhwan, tentang adil. Dalam hukum hakam ada adil, dalam perasaan ada adil, dalam menimbang ada adil, dalam berbuat ada adil. Apa dia? Mahallah dia letak pada tempat dia, itu adil. Boleh Pak Amir? Kita berhenti saat Pak Amir sebelum kita tutup. Kita dengar ayat Quran sikit. Ayat 9 dan 10 daripada surah Al-Isra. Surat 283. Surah Al-Isra, surah yang ke-17. Juz yang ke-15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Allahu Akbar. Ayat 9 dan ayat 10 surah Al-Isra. Allah letak Quran itu di mana? Quran itu Allah kata yahdi lillati hiya aqwam. Dia penunjuk kepada jalan yang benar, lurus, ideal. Quran itu adil. Dan Allah menyediakan pahala yang besar untuk orang yang beramal saleh dengan Quran. Pahala yang cukup besar. Dan untuk orang yang tak beriman dengan Quran, tak beriman dan tak beramal saleh, Allah menyediakan azabnya sangat besar. Subhanallah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu yahdi. Dia membimbing, dia mampu membimbing, dia akan membimbing, memberi bimbingan ke jalan yang lurus. Ikhwan, saya nak kata sepatah ini. Ini hadamkan. Saya ambil ini perkataan daripada Imam Abu Hanifah. Ini saya ambil daripada tulisan Dr. Abdul Rahman Al-Khumaisi. Abdul Rahman Al-Khumaisi menulis satu buku nama dia I'tiqad Mazahib Arba'ah. Akidah 4 mazhab. Kata Dr. Abdul Rahman Khumaisi, yang dia nak kata ni, dia ambil daripada Fiqhul Akbar, tulisan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada satu kitab akidah nama Fiqhul Akbar. Kata Dr. Abdul Rahman Khumaisi, saya tidak ke Fiqhul Akbar, saya pergi kepada Dr. Abdul Rahman Khumaisi. Tajuk buku dia I'tiqad Mazahib Arba'ah, akidah 4 mazhab. Kita tengoklah akidah 4 mazhab. Dahsyat, berbeza dengan akidah yang kita belajar. Allah ada, lawan tak ada. Tak ada. Yang tu tak ada. Fiqh mazhab apa? I'tiqad mazahib arba'ah. Apa dia kata? Dia ambil perkataan Imam Abu Hanifatul Nu'man. Apa dia kata, ikhwan? Saya ambil. Pertama, sebelum saya pergi pada perkataan Imam Abu Hanifatul Nu'man, saya ulang balik. Apa dia?
Bila kita sebut Quran, kita kena tasdiq bil qalbi bi anna hadzal Quran kalamullah. Kita kena tasdiq dengan hati pada menyatakan bahawa Quran itu adalah kalamullah. Dan kita belajar sebut, di samping kita pakai ganti nama Al-Quran, kita kata baca ada Quran, kita juga sebut kalamullah. Ini ayat daripada kalamullah dalam surah sekian. Saya nak membaca kalamullah supaya apa? Kita rasa gah dia. Ni kalam Allah ni. Ni bukan biasa-biasa ni. Kalam biasa. Semua orang ada kalam. Tapi idafah dia kepada Allah, itu yang mengangkat ketinggian. Kalamullah. Kalam Allah. Maka tasdik. Ingat Agus, apa makna tasdik? Ketenangan Ya. dan keamanan. Ya, membenarkan dengan hati secara tenang dan damai. Aman. Tak mau ragu-ragu, tak mau syak. Syak tu tak damai. Kita tasdik bil qalbi ini dalam keadaan mutmainnah. Tenang kita menerima ini, kita membenarkan Allah. Dan wal imanu bihi wajib. Kita beriman dengan Quran itu wujud. Kata dia Quran kalamullah, dia tinggi, itu wajib. Kita memasuki perintah yang wajib, bukan perintah yang sunat. Okey. Antum dengar apa kata Imam Abu Hanifah Nu'man tentang Al-Quran. Dan ini adalah akidah kita. Akidah kita. Bila orang tanya pasal Quran, ahli bid'ah selalu bagi soalan-soalan mengelirukan tentang Quran. Antum pegang kaedah Abu Hanifah untuk jawab. Kata Imam Abu Hanifah, bila sebut Quran, dia kata wal Quranu kalamullah. Bila sebut Quran, kena ingat dia adalah kalamullah. Yang kalam Allah Ta'ala itu, kata dia, ghairu makhluk. Bukan makhluk. Tak ada makhluk. Huruf dia ke, baris dia ke, bunyi dia ke, bukan makhluk. Nafikan. Supaya kita nampak dia punya ketinggian. Satu. Yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, bila kata Quran, wa fil masahif maktub. Quran di atas retah dia ditulis. Yang tu kalam Allah. Jangan kata dia bukan. Di atas masahif dengan plural, masahab, lembaran-lembaran ini, maktub, ditulis. Kita boleh tulis Quran di atas retah. Kita baca dalam bentuk hafalan, dia kalamullah, yang ada harf, ada saut, ada huruf, ada baris, ada suara, dia kalamullah. Bila kita tulis di atas retah, dia kekal kalamullah. Jangan kata ini bid'ah, jangan kata kalamullah bid'ah. Dia adalah kalamullah. Wa fil masahif maktub, di atas lembaran dia ditulis. Ketiga, wa fi qulubi mahfuz, di dalam hati dia dipelihara, dihafal. Artinya dalam hati yang kita doa apa ini, dalam fikiran kita, dia kekal sebagai kalamullah. Dia tak akan jadi makhluk walaupun dia duduk dalam makhluk, dia kalamullah. Kata Imam Abu Hanifah, wa 'alal alsini makru, di atas lidah dia dibaca, kekal dia kalamullah. Jangan kata dia benda yang lain. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzil, ke atas Nabi Muhammad dia diturunkan. Itu Al-Quran. Ingat ini. Ustaz Kamsani boleh ada nak bantah saya? Kita demokrasi. Tidak ada apa-apa. Ya. Saya ulang lagi sekali, Abang Syarif. Ini perkataan siapa? Abu Hanifah Nu'man. Dia sebut benda ni di mana? Dalam Fiqhul Akbar. Tapi saya tak ambil di situ. Saya ambil daripada Dr. Abdul Rahman Khumaisi. Dalam tulisan dia bernama I'tiqad Mazahib Arba'ah, Aqidah Imam Mazhab. Yang empat ni lah. Maka saya ambil di situ. Dr. Abdul Rahman Khumaisi yang ambil di dalam Fiqhul Akbar. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wal Qur'anu kalamullah. Quran adalah kalam Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Jangan sandarkan sifat makhluk pada Quran, walaupun dia disandarkan
dia tersandar atas kertas ke atas dinding, dia tetap kalamullah. Yang kedua, wa fi masahif maktub, di atas lembaran dia tulis, kekal kemuliaan dia kalam Allah. Wa fi qulubi mahfuz, di dalam hati dia disimpan dan dia dihafal. Yang Agus duk baca dalam semayang tu kekal, yang duk ingat kan, kekal sebagai kalam Allah, dipelihara dia. Wa alal alsini makru, di atas lidah dia dibaca. Walaupun suara tu suara kita, betul? Makhraj kita, tapi yang keluar tu adalah kalam Allah, dia tak dipanggil makhluk, dia tetap kalam Allah. Kata Abu Hanifah, wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam unzil, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diturunkan. Itulah Quran. Boleh Pak Cik Ramzan? Boleh? Nak panggil Pak Cik ke abang? Kita macam sama je umur kita. Kini kita kena ingat. Nanti kita jumpa ahli-ahli bid'ah, dia kata tengok ada kertas. Kertas tu makhluk, dakwah tu makhluk. Habis ini nak kata apa? Maka mereka akan membuat Quran jadi tak dihormati. Dia berkata yang benarnya Quran daripada Allah tu, sana tu yang betul. Adapun yang ada pada kita ni dah tak ada nilai. Ini adalah sebiadab-biadab ucapan. Maka Allah nak satu benda daripada kita. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan ragu langsung, dia adalah kalam Allah yang turun pada Muhammad, yang dihafal dalam dada, ditulis di atas kertas, dibaca di lidah. Itulah Al-Quran. Maka pasal itu kita kena hormat dia. Di sini ada perintah Allah, di sini ada segala hukum hakam Allah. Nak memperkenalkan Allah turunkan Quran, Allah nak perkenal diri dia. Pasal itu dia panggil kalam Allah. Kalam dia bercakap pasal dia, ya. Kata, kita tanya, ustazah suka makan apa? Maka diri ustazah sendiri bagi tahu, saya suka makan mamplam ceruk. Saya bawa mamplam ceruk. Jadi kita katalah ustazah suka makan mamplam jeruk. Statement tu kita ambil daripada siapa? Daripada Tuan Yang punya kalam. Jeruk mana? Pak Cik Din? Ada Pak Cik Din? Ada. Dia ada, dia tak pergi mana-mana, dia ada Cik Din. Jadi bila Allah memperkenalkan diri dia, kita hanya perlu apa dengan Quran? Tasdiq. Benarkan. Allah perkenalkan Rasulullah, kita tasdiq, benarkan. Dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Maka nanti akan banyak pendedahan Al-Quran tentang diri kita, dunia dan akhirat. Boleh Agus? InsyaAllah. Saya ingat, cukuplah sekadar itu. Boleh Pak Cik Din? Kan nak pergi lagi Pak Cik Din? Alhamdulillah. Pak Cik Din, esok ada lagi, Cik Din kata. Esok ada lagi, nak pergi mana? Esok ada lagi, esok ada lagi, lusa. Sampai malam Ramadan ada lagi, nak pergi mana? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ikhwan, semoga Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Saya tinggalkan dekat tu dan saya serahkan kepada moderator untuk menutup majlis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz di atas ilmu yang dikongsikan. Semoga ilmu wahyu ini Allah beri manfaat kepada kita semua untuk terus tegak bersama Al-Quran dan Sunnah yang sahih. InsyaAllah. Allah